Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Perlis. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Salam kuib, syumul, taqwa, dinamik. Menghadap duli yang teramat mulia, Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin, putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, dan duli yang teramat mulia Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajjah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Ampun Tuanku, terlebih dahulu Patik bagi seluruh warga kerja Kuib ingin merapat sembah menjunjung kasih yang tidak terhingga atas limpah perkenan duli-duli Tuanku berangkat ke Majlis Perasmian International Conference of Islamic Studies ICIS 2019. Sesungguhnya keberangkatan duli-duli Tuanku ke seminar ini amat besar artinya buat Patik-patik sekalian. Ampun Tuanku. Patik memohon limpah perkenan duli-duli Tuanku untuk menyampaikan ucapan kepada barisan tetamu yang hadir. Ampun Tuanku. Terima kasih saudara dan saudari pengurusi majlis, Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis. Yang berbahagia Datuk Profesor Emeritus Dr. Kamaruddin bin Hussein, Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Kuib. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ismail Lutfi Capakia, Rektor Universiti Islam Fatani. Yang berusaha Puan Halina binti Abdul Wahid, mewakili Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Yang berusaha Puan Suziana binti Muhammad Nur, pendaftar Universiti Islam Malaysia. Datuk-datuk, datin-datin, def-def kehormat, seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafak setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam, kerana hanya dengan limpah rahmat dan izinnya maka kita dapat bersama-sama hadir pada pagi yang indah ini. Sebelum saya meneruskan ucapan ini, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh jawatan kuasa dan urustia Kolej Universiti Islam Perlis atas cetusan idea untuk menganjurkan seminar ilmiah ini, iaitu International Conference on Islamic Studies ICIS 2019, yang melibatkan semua fakulti di KUIPS dan beberapa unit lain dengan kerjasama Jabatan Mufti Perlis dan Universiti Islam Malaysia. Semoga komitmen yang ada ini akan dijadikan momentum untuk terus kekal ke arah kecemerlangan institusi ini, insya-Allah. Hadirin sekalian, penganjuran seminar seperti ini amat penting kepada kita semua, warga pendidik dan seluruh umat Islam amnya, terhadap isu sunnah dalam menghadapi cabaran kontemporari. Seminar seperti ini merupakan satu wadah yang ditawarkan kepada para ilmuwan yang mengambil bahagian untuk membentangkan hasil kajian dan sorotan ilmiah yang telah mereka jalankan sebelum ini. Isu-isu yang dibahaskan akan menjadi perkongsian maklumat yang relevan dan penting kepada kita semua dalam mendepani cabaran dunia pada masa akan datang. Saya yakin dan percaya seminar ini akan menjadi medium yang berkesan kepada kesejagatan ummah, seterusnya mempertahankan kemurnian agama Islam itu sendiri. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua peserta yang mengambil bahagian untuk membentangkan hasil kajian dalam seminar ini. Besar harapan saya sebagai Rektor KUIPS agar seminar seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Saya juga merakamkan penghargaan
kepada semua tetamu jemputan, para peserta dan wakil media yang turut hadir, dan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menjayakan majlis ini. Ampun tuanku, Patik mohon perkenan tuanku untuk Patik meneruskan ucapan Patik di dalam bahasa Arab bagi meraihkan para peserta kita yang terdiri daripada negara-negara Timur Tengah. Ampun tuanku. Alhamdulillahilladzi jama'ana bifadlihi ala ta'atih wa hayya'ana li khidmati dinihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wa khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa rahmatillahi lil alamin nabiyina Muhammad alaihi afdalus salah wa atammut taslim. Fil bidayah awaddu an uhanni'a amanatal mu'tamar wal lijana al musanida bi jami'ati Berlitz al islamiyah ala fikrati tanzim al mu'tamar al dawli al awwal للدراسات الإسلامية والذي شارك فيه أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالتعاون مع إدارة مفتي ولاية برليس والجامعة الإسلامية العالمية الماليزية. ونرجو الله أن يرزقنا في هذا اللقاء النفع والبركة والتوفيق. الإخوة والأخوات، تعد مثل هذه اللقاءات فرصة لتبادل نتائج الأبحاث العلمية والأفكار ذات الصلة بقضية السنة وما تواجهه من تحديات معاصرة تستلزم من كل باحث مسلم غيور على دينه وأمته أن يستنهض الهمم في رد شبهات الطاعنين وبيان أوجه حجية السنة ومكانتها وحاجة الأمة إليها. كما أعتقد أن هذا المؤتمر يعد أحد الوسائل الفعالة لوحدة الأمة وتجلية صورة الإسلام السمحة والدفاع عن أصول الدين وثوابته. أرجو لمثل هذه اللقاءات أن تستمر، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين. سمو ولي العهد، نيابة عن جميع موظفي جامعة برليس الإسلامية، أتقدم بخالص الشكر والتقدير على حضوركم لهذا المجلس المبارك، كما أتوجه بالشكر لجميع الضيوف الكرام والمشاركين وممثلي وسائل الأعلام وكل من أعاد وساعد على إنجاز هذا المؤتمر. جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku. Demikianlah ucapan Patik, dan akhir kata Patik mewakili seluruh warga KUIPS ingin merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih kehadapan duli-duli tuanku kerana sudi mencemar duli berangkat hadir ke majlis ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan terima kasih. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Rektor atas penyampaian ucapan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Serta salam KUIPS, syumul, takwa, dinamik. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya jua, maka dapatlah kita bersama-sama pada pagi yang sungguh indah lagi berbahagia ini. Pertamanya saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada seluruh warga Kolej Universiti Islam Perlis, KUIPS. Pertamanya yang bahagia Datuk Kaya Bakti Dr. Muhammad Razi Haji Osman, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, Jabatan Mufti Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, Universiti Islam Malaysia serta semua pihak yang terlibat menjayakan persidangan ini. Mari kita berikan satu tumpukan yang gemuruh kepada pihak penganjur. Seterusnya saya ingin mengalu-alukan kehadiran yang berhormat ahli-ahli lembaga pengarah KUIPS, Div-Div Kehormat serta semua yang dapat meluangkan masa.
Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mempersilakan kunjungan dan penyertaan peserta-peserta dari luar negara. Kepada para peserta, tahniah diucapkan atas daya usaha anda dalam mendalami ilmu demi pemahaman yang lebih jelas dalam penghayatan agama Islam. Hadirin sekalian, sebelum saya meneruskan titah ucapan ini dengan lebih lanjut, suka untuk saya menyentuh bahawa terdapat banyak ayat Al-Quran dan pesanan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa mesej bertemakan fikiran positif. Islam sentiasa menggalakkan umatnya untuk bertindak dan berubah ke arah kebaikan, melakukan perubahan dalam diri sekaligus mengangkat kedudukan lebih baik adalah saripati falsafah agama Islam. Sesungguhnya Allah tidak akan sesekali mengubah untung nasib kita selagi mana kita sendiri tidak berusaha bertindak mengubahnya. Bertepatan dengan konferens kita ini, ia menunjukkan bahawa kita sebagai umat Islam sentiasa mengambil peduli akan isu dan permasalahan yang berlaku di sekeliling kita. Justru sebagai cendekiawan yang celik akan permasalahan yang berlaku, kita telah mengangkat tema isu sunnah dalam menghadapi cabaran kontemporari. Kita sememangnya sedia maklum akan cabaran dunia pada masa ini. Semakin berkembang sesuatu teknologi, maka semakin tinggilah cabaran serta risiko yang bakal berlaku. Hal ini menimbulkan kebimbangan kepada generasi kita pada masa akan datang. Segala bentuk fitnah dan cerita palsu mudah tersebar, terutamanya di laman-laman sosial. Namun begitu, sekiranya kita berpegang teguh kepada sumber-sumber wahyu Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah SAW, insya-Allah kita mampu untuk berhadapan dengan cabaran yang akan datang. Dari sekalian, pepatah Melayu ada mengatakan, ikutlah resmi padi, semakin berisi, semakin menunduk. Apa yang cuba saya sampaikan di sini ialah semakin banyak ilmu dan kejayaan yang kita kecapi hari ini perlulah dimanfaat dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Disampaikan kepada masyarakat dengan rasa rendah diri, berhemah dan menghindari sifat bermegah-megah dalam diri. Begitu juga harapan saya terhadap konferens ini supaya intipati dan ilmu yang disampaikan dapat menjentik sanubari seluruh masyarakat dan sentiasa peka terhadap isu yang dibahaskan. Hadirin sekalian, mengakhiri titah, semoga konferens ini berjalan dengan lancar dan kita semua akan terus membudayakan ilmu serta syiar Islam. Semoga ia dapat diteruskan lagi oleh KUIPS dalam pelbagai bidang ilmu agar kita mampu menjadi antara pusat pengajian yang disegani di rantau ini, insya-Allah. Dengan ini saya merasmikan Konferens Pengajian Islam Antarabangsa tahun 2019. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menjunjung kasih Tuanku wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menghadap ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, duli yang teramat mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis, menjunjung kasih dan perkenan untuk Patik menyampaikan ucap tamu ini dalam tempoh berapa minit? 15. Div Day yang kehormat. Saya tak pasti, the organizer, I'm not sure in what language should I present my paper because you just give me 15 minutes. أنا سأقدم هذا وأترجم إلى اللغة العربية خلال تقديمي. بعض النقاط مهمة لكن عندي فقط 15 دقيقة. أنا لا أدري. التحديات التي نوجهها في دفاع عن السنة في هذا اليوم ليست محصورة في قضية التحقيق أو التصحيح والتضعيف. قضية التمييز بين السقيم والصحيح وبين ثابت وعليل وإنما هي تتعلق أكثرها في قضية فهم السنة وتطبيقها وكيف نفهمها في إطاره أو في إطارها الصحيح.
هذه هي المشكلة الرئيسية التي أحيانا جعل بعض الناس يرفضون السنة على أساس أنها على زعمهم لا يمكن أن يطبق في واقعنا المعاصر. ولذلك أنا أود أن أركز على التعامل النبوي على هذه الأبعاد الأربعة. Cabaran yang kita hadapi, dua bahasa kot nak, Arab dengan Melayu dengan Arab je kot nak. Sebahagian boleh faham apa? English. Kena tiga sekali. The main challenge that we are facing today, cabaran asasi yang kita hadapi bukan sahaja dalam hadis ni, dalam soal sahih ataupun dhaif, tetapi bagaimana untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut konteksnya yang betul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hayatnya, dia adalah insan yang berurusan dengan kehidupan manusia. Karena Nabi, dengan itu kita dapati apabila kita keluarkan hadis daripada realiti kehidupan di masa itu, maka kita akan dapati sebahagian daripada huraian hadis itu tidak, seakan-akan tak dapat dilaksanakan pada zaman ini. Lianna hayatul insan mahsuratun fi qal'ati muqtadayatil ahwal allati sanna Allah subhanahu wa ta'ala fiha, ahwalu nafsihi, ahwalu man yukhatibuhu, wa ahwalu zamanihi, wa ahwalu makanihi. Lidzalika ana aqulu hadhihi al-ab'ad al-arba'a, 4 dimensions, 4 factors: the addressee factor, addresser factor, addressee factor, time and place. 4 perkara yang membentuk pemahaman mengenai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita memahaminya supaya kita tidak salah di dalam memberikan tafsiran kepada hadis. Saya buat beberapa contoh. Mudah, 15 minit ni. Orang ceramah sejam. Contoh yang pertama tentang al-bu'du al-mukhatibi. البعد المخاطبي يعني المخاطب يعني حال أو أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. لأن أحيانا أحاديث النبوية بعضها تتعلق جدا بأحوال النبي. إذا لا نفهم أحواله صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت حين يتكلم أو يصدر الحديث منه صلى الله عليه وسلم لا نحسن الفهم لأحاديثه صلى الله عليه وسلم التي تتعلق من هذا القسم بهذا القسم. Ada hadis yang berkaitan dengan diri Nabi. Contoh yang selalu saya berikan ialah umpamanya Aisyah radhiyallahu anha menyebut, "Lamma baddana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thaqul kana aktsaru salatihi jalisan." Kana aktsaru salatihi jalisan. Apabila Nabi itu apabila dia muda badannya badinan, dia mula Saleh, mada taqul bil Malaysia? Gemuk. Berisi. Bukan gemuk, berisi. Bila badan dah mula berisi dan dia pun mula berat, Nabi sembahyang duduk. Di dalam riwayat yang lain disebutkan pada mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 9 falamma asan wa thaqula shalla 7. Nabi sembahyang 9 rakaat malam. Bila dah tua sikit dan kemudian gemuk, dia berisi sikit,
Berat. Berat ni berisi lah. Jadi dia sembahyang 7. Ummu Qais meriwayatkan, Qais binti Mihsan meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma asan wa hamal al-lahm ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaih. Bila dia Nabi dah umur dah tua dan kemudian berat, Nabi ada pakai tongkat masa dia sembahyang. Sunnah ini tidak dilaksanakan melainkan kita dalam keadaan macam tu lah. Kalau satu orang sembahyang dia nak pakai tongkat, pasal apa Nabi pakai tongkat? Tak boleh. Hadza tata'allaq bi ahwalihi sallallahu alaihi wasallam, anta la tattakhidha amudan bizamika annaka tahtadi atau tasanna bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. La. Jangan ambil tongkat kerana nak tiru Nabi, kerana melainkan kita berada dalam keadaan Nabi. Itu pentingnya memahami diri al-mukhatib, diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama hal yang sama, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ra'sihi wa huwa muhrim. Nabi berbekam di kepalanya sedangkan dia dalam ihram. Min waja'in kana bihi, disebabkan sakit yang ada padanya. Idza laysa ma'ak idza kana ma kana fika waja' alladhi anta tahtaju ila ذاك العلاج الاحتجام فلا تتخذ احتجاما ليس من السنة ليس معك أي مشكلة ليس معك أي مرض تذهب وتحتجم يقول سنة. Orang yang tak ada sakit pergi duduk bekam, dia kata sunnah. Nabi bekam disebabkan sakit. Yang ni kita kena memahami sesuatu hadis sebelum dilaksanakan, memahami the addresser factor, memahami diri orang yang mengucapkan, iaitu diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada yang kita namakan dengan al-bu'du al-mukhatabi, the addressee factor, orang yang Nabi ucapkan padanya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraikan keadaan-keadaan, perbezaan-perbezaan latar orang yang dia ucap. Sebab tu kadang-kadang dia cakap kat orang ni macam lain, kat orang ni macam lain, kat orang ni macam lain. Kerana latar orang itu tidak sama. Di dalam Sahih Al-Bukhari ada bab tarku ba'dil ikhtibar makhafatan an yaqsuru fahmu ba'din nas. Bab Sahih Al-Bukhari, man khassa bil ilm qauman duna qaumin karahiyatan an la yafhamu. Bab-bab ini menyebabkan Nabi SAW, kita akan dapati kadang-kadang, saya buat satu contoh tentang dalam politik umpamanya. Hadis yang semua kita tahu, Abdul Rahman bin Samurah. Nabi SAW kata, ya Abdul Rahman, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Talabul imarah, hukmu talabul imarah. Hadis ni Nabi kata jangan minta jawatan, dan menyebabkan ulama-ulama sebut tidak boleh meminta jawatan. Tetapi kita tahu Nabi Yusuf alaihi salam minta jawatan. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Sebelum itu dia kata, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf minta jawatan. Hadis ni kata jangan minta jawatan. لذلك لو نرجع إلى ما قال أو ما فسر الإمام القرطبي في تفسيره نجد هناك يعني البيان جميل من الإمام القرطبي في هذه القضية. Kerana jika seseorang itu minta jawatan dalam keadaan dia tahu dia dapat melaksanakan jawatan itu dan dia orang yang berkelayakan, maka tidak menjadi masalah kepadanya.
Tapi yang Nabi larang ialah apabila dia minta sedangkan dia tak mampu. Dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ada satu ulasan yang menarik, dia sebut yakhtali hukmul biikhtilafi halil talib fa in kana la yasluhu laha illa syakhsun wajaba alaihi an yatlubaha wa wajaban ala ahli al-hal wal aqdi an yubayi'uha wa in kan la yasluhu laha jama'atun sahha an yatlubuha wahidun minhum wa wajaba ikhtiyaru ahadihim wa illa ujbira ahaduhum ala qabuliha jam'an li kalimatil ummah wa in kana hunaka man huwa awla minhu kuriha lahu talabuha wa in kana ghayra salihin laha haruma alaihi talubaha. Hada maqala fi Musa. Yani hada hadis qala la tas'al walakin hada la budda an na'rifu al-ikhtilaf al-mukhatab. Ikhtilaf al-mukhatab. Hunaka hadis wa ana adrub ba'd al-misal fi lidhalika nahnu najid fi hadis al-Imam Ahmad masyhur جاء شيخ إلى رسول الله قال أقبل وأنا صائم قال نعم وجاء شاب يقول أقبل وأنا صائم قال لا وثم قال النبي أن الشيخ يملك نفسه. Ada orang tua datang kata aku cium sedangkan aku puasa, Nabi kata ya. Orang muda datang aku cium aku puasa, Nabi kata tak. Sahabat heran. Nabi kata kerana orang tua dapat menguasai dirinya. Orang tua yang macam itulah, ada juga orang tua yang tak dapat menguasai dirinya. So dan juga wasiat-wasiat Nabi SAW. Ada hadis berhubung dengan al-bu'du al-makani, berhubung dengan persoalan tempat, di mana bu'du zamani, tempat. Saya buat satu contoh yang selalu saya buat dan agak kontroversi, tetapi saya sebut juga di sini dan beberapa tempat saya dah ulangi hadis yang sama, iaitu hadis yang Nabi SAW sebut di dalam riwayat Al-Junadah bin Abi Umayyah. Nabi kata la tuqta'u aidi fi safar. Dalam riwayat la tuqta'u aidi fil ghazwi. Jangan potong tangan pencuri ketika musafir, jangan potong tangan pencuri ketika di dalam peperangan. Kata Al-Imam At-Tirmidzi wal 'amalu 'ala hadha 'inda ba'd ahli al-'ilm minhum al-Auza'i لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو. Maka tidak dilaksanakan hukuman potong tangan jika boleh menyebabkan orang yang dihukum itu akhirnya menyokong pihak musuh. Saya menggunakan hadis ini pada banyak tempat untuk menyatakan menilai balik hukuman potong tangan pada zaman ini. Kerana ia adalah hadis Nabi SAW, bukan hukuman itu tidak sesuai, tetapi kerana keadaan. Lianna li hadzal hadis an qultu lahu bu'dan makani wa zamani. Al makan huwa hadratul adu wa zaman yani zaman al-ghazw. Lidzalika an qul la yutabbaq mithlu hadhihi al-ahkam al-qada'iyyah إلا أو بظننا أنه يحقق مقاصد الشريعة أو مقاصد الحكم. إذا نطبقها ثم بسبب تطبيقها تأييد لدعايات العدو لا نطبقها. هذا ما قلت مرارا وتكرارا وإن كان بعض الإخوة يقول لا هذا نطبق يصلح في كل المكان والزمان، لكن حديثه يقول لا يطبق لا تقطع أيدي في السفر ولا تقطع أيدي في الغزو. Dan habis dah masa? Okey, last. Satu lagi ialah, ini selalu tajuk ni saya cakap, tapi sajalah itu dimensi masa, tempat. Juga dimensi yang lain ialah dimensi masa. Masa bila hadis itu hendak dilaksanakan pada sesuatu tempat. Tadi masa, juga tempat. Sebab tu hadis kita di Malaysia, kita bayar zakat beras.
Nabi tak pernah bayar zakat beras. Nabi bayar zakat apa? Dalam hadis kata apa? Zakatul fitr sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir. Dalam riwayat lain ada beberapa penambahan, tapi tak ada sa'an min al-arus. Tetapi kita bayar dengan beras. Sebab kita kata Nabi SAW bercakaplah hal ini pada tempat ataupun pada di mana negeri yang orang itu makannya gandum. Last contoh ialah Nabi kata innal yahuda wan nasara la yasbughun fakhalifuhum. Yahudi dan Nasara tak mewarnakan rambut, maka hendaklah kamu menyanggahi mereka, yakni warnakan rambut. So sebab itu dalam ulama-ulama hadis dahulu bila kita baca, mereka memberikan fadilat kepada orang alim atau muhaddis yang yasbugh, yang mewarnakan rambut kerana sunnah. Tapi di Malaysia ni kalau kita warnakan rambut, saya warnakan, dia apa kata mufti ni buang tabiat barangkali, terpengaruh dengan barat ke apa. Nabi kata warnakan rambut, berbeza dengan Yahudi dan Nasara. Sekarang Yahudi dan Nasara, Yahudi mungkin kurang, Nasara, Kristian warnakan rambut. So hadis ini hendaklah juga dilihat di dalam lianna kanu Yahud wan Nasara fi zaka zaman kanu la yusbighuna, walakin al-an hum la'allahum asbaqa qaum ila hadha. Idza anta tusbigh fa anta tushbihum la tukhalifuhum. فلذلك فهم الحديث من بعد مكاني والزماني مهم جدا. فلي أيضا أمثلة أخرى وأكتفي بهذا وشكرا. Terima kasih banyak. I'm so sorry because I take more the time that you given to me. Thank you very much. Assalamualaikum. Jom kasih. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح المبارك، عمل التفاهم ومدارسة أحوال الحياة الطيبة. الحمد لله الذي جعلنا أمة واحدة نعبد الله وحده لا شريك له. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Menghadap Duli yang teramat mulia Raja Muda Perlis, Duli yang teramat mulia Raja Puan Muda Perlis, Sahibus Samahah Mufti yang dipertua Lembaga Universiti KUIP, juga rektornya dan semua jawatan kuasa لجنة المنظمة لهذا المؤتمر العالمي أو النبوي أو الدولي الأول للدراسات الإسلامية. إخوان أخوات yang saya kasih sekalian, Alhamdulillah, شكرا على هذه الدعوة المباركة من جامعة برليس. وأود أن ألخص ما علي من موضوع الذي كلفت أنا
تقديم في هذه الدقائق المعدودة جدا، 15 دقيقة، والحمد لله نسأل الله أن يبارك هذه الدقائق المعدودة لنا ولكم جميعا. موضوعي بس أنا أخذت موضوع وهو اهدنا الصراط المستقيم، لأن السنة هي الصراط المستقيم، فغير الصراط المستقيم طبعا لا شك أنه المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الدعاء الركني الواجب على كل واحد أن يدعو بهذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. يصلي فرادى أو جماعة أيضا اهدنا الصراط المستقيم، بمعنى أن كل واحد من أفراد هذه الأمة الواحدة يحمل روح أمة واحدة أو الجماعة، لا يدعو له فقط وإنما دائما يدعو للجميع. اهدنا إياك نعبد، يعبدون مع الجميع، ثم كذلك إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وإن كان يصلي وحده أيضا اهدنا الصراط المستقيم. المفروض عندما يصلي وحده اهدني الصراط المستقيم، ولكن ليس كذلك. لماذا؟ لأن كل واحد يجب عليه أن يحمل أمانة أمة واحدة لا أمم كثيرة. ليس هناك الأمم، لابد أن تكون أمة واحدة. على الأقل نبدأ بأسرتنا ثم مجتمعنا ثم بلدنا ثم العالم كله. وهكذا يبدو أن المعنى من خلال ثنايا هذه الآيات المباركة. Sebenarnya ayat ihdinas siratal mustaqim ni kalau sembahyang sore pun ihdina, pimpinlah kami. Tak ada kata kalau sembahyang sore pimpinlah aku. Sembahyang jemaah pun pimpinlah kami. Ihdina ni mana pimpinan. Ya'ti hadzal huda min bidayati nuzuli Adam alaihi salam ila hadhihi al-ard. Pada mula lagi hudan ni tu ada tu daripada langit sana tu. Apabila tu ada tu Allah Taala takdir supaya dia bersalah, maka qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din aduun. Allah, tahaddiyat, ba'dukum li ba'din aduun. Naam. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Min huna ya'til huda. Adam datang dari syurga ke dunia ini untuk menerima ujian Allah dengan membekali hudan. Kalau tidak ada hudan, Adam tidak mampu untuk nak menyeberangi ujian Allah dalam dunia ini untuk kembali semula kepada syurga. Asal kejadian kita adalah dari syurga, dihantar ke dunia untuk menghadapi ujian-ujian dalam menyeberangi segala ujian tadi supaya sampai semula ke pintu syurga. Melalui hudan. Tanpa hudan, Adam dan anak cucunya tidak mampu untuk menghadapi fitanud dunia, at-tariq ila al-jannah. Nahnu fid dunya salikuna ila Allah, salikuna ila ridwanillah. Kita dalam dunia ini kerja kita apa? Berjalan setiap masa untuk nak pergi ke pintu syurga, ya. Sebab kita dihantar oleh Allah ke sini untuk kita menerima ujian, dan ujian alhamdulillah kita dapat menerima hanya dengan hudan. Sebab itu kita perlu kepada hidayat setiap detik hidup. Bukanlah perlu pada hidayat sekaligus kemudian biarkan. Dengan itu, kulla yaumin nahnu nahtaju ila hidayatillahi wa hudan.
في كل دقائق الحياة وفي كل مجالات الحياة. عند غياب الهدى أصبحنا مغلوبين على أنفسنا بوساوس الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. الشيطان هنا، الملك يمين ويسار، أمام والوراء، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وليس في داخل الصدر. وكذلك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Malaikat depan, belakang, kanan dan kiri, syaitan dalam yuwaswisu fi sudurin nas. Ini yang bahaya sekali. Hadza khatirun jiddan. Hadza sunnatullahi fil kaun. Sunnatullah dalam kejadian yang sangat bahaya pada kita. Bagaimana dia biar syaitan masuk dalam dada kita? Bagaimana dia letak malaikat dia empat-empat menjaga kita di luar? Ini adalah satu sunnatullah yang memberat kepada kita betul-betul berat. Setiap masa pula yuwaswisu fi sudur indama nasina Allah Taala daiman yuwaswis. Wa indama dzakarna Allah yakhannis. Al-waswas al-khannas ismun li syaitan. Nama pada syaitan. Ibn Abbas kata al-waswasul khannas, nama pada syaitan. Syaitan kerja dia adalah tahadiyat wal mu'asirah. Laysat mu'asirah fi kulli zamanin wa makan syaitan. Yuhawil an yub'idun nas 'anis siratal mustaqim. Dia usaha supaya menjauhkan manusia daripada as-siratal mustaqim. 'Anil huda allazi jaa'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun fi suratil Baqarah wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. La yadhillu fi hadhihi dunya wa la yashqa fil akhirah. Siapa yang mengikuti hudan yang Allah Ta'ala hantar sejak daripada zaman Adam sampai bersilih ganti di antara para anbiya yang 124,000 nabi dan berapa 300 lebih anbiya, semuanya itu rusul adalah membawa hudan. Setiap anbiya membawa hudan dari Allah, sebab itu sahaja merupakan satu hidayah, pimpinan. Ihdinas sirat, la yakfi bi'allimnas sirat. Allah Ta'ala tidak hajar supaya kita mengajar, ajarlah saya akan jalan yang betul. Tak cukup mengajar, mesti mendapat pimpinan. Hidayah ni mana pimpinan? Allah memimpin kita. Macam kereta tuanku yang pergi ke mana-mana, kereta wek, itu hudan. Kita harus ikut. Kalau terkeluar dari itu, kita sesat jalan. Betul tak? Harus kita bersama dengan kereta wek yang hudan pimpinnya gerombolan ke pintu syurga. Itulah hidup kita kalau kita mau banding dengan keadaan dunia hari ini. Jangan kita tinggalkan pimpinan tadi, supaya kita benar-benar selamat daripada gangguan syaitan. Apabila kita selamat, maka disitulah kita sampai ke syurga, seperti mana Adam telah sampai ke syurga. Nah, walaupun ia bersalah adalah pakaian manusia. Tidak ada manusia yang tidak bersalah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum. Lidzalika ihdinas siratal mustaqim yajib an nad'u bihadhihi al-kalimah wa bihadha ad-du'a al-wahid fil Quran. La yujad hunaka ihdinas siratal mustaqim fil Quran illa hadhihi al-ayah faqat. Ayat tunggal dalam Quran ini, ihdinas siratal. Tidak ada ayat lain dalam Quran ihdinas siratal mustaqim. Supaya ia merupakan satu ayat yang cukup memberi makna kepada hidup kita. Siapa dia siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minal anbiya'i wal mursalin was siddiqin was syuhada'i was salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim alladzina ya'lamuna wa la ya'maluna bih. Walad dallin, yaitu alladzina ya'buduna Allah biduni ilmin wa bijahlin. Wa hakaza kita min tahaddiyat as-sunnah aidan al-jahlu anha atau dirasataha wa lam ya'mal biha. Na'udzubillah minasyaitan. Kilahuma laysa min as-siratal mustaqim. Fas-siratal mustaqim ibarah an ibadatillah wahdah.
alam ahad ilaikum alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin fa'buduni wa an'buduni hadha siratun mustaqim wa an'buduni hadha siratun mustaqim fa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadha huwa siratal mustaqim. Nah, fa 'alaqa baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 'alaqatun wasiqatun jiddan. Nah, siratal mustaqim maknanya kita berada di atas ibadah kepada Allah yang betul. Itu makna siratal mustaqim. Tapi siratal mustaqim berhajat pada hidayah. Tanpa hidayah tak akan berada atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim kita boleh banding dengan satu jembatan yang besar dalam dunia ini. Kita orang Islam duduk atas jembatan besar nak pergi ke kubur dulu dunia ni. Kemudian selepas itu kita akan berada di atas siratal mustaqim fauqa nari jahannam kaman. Siratal mustaqim di sana pula. Jadi ihdinas siratal mustaqim apabila kita cakap itu mana dalam dunianya dan di akhiratnya. Melalui as-siratal mustaqim nasilu ila abwabil al-jannah. Udkhuluha bisalam. Nah, udkhuluha bisalam. Itulah sambutan kita apabila kita penghujung siratal mustaqim, nihayatus siratal mustaqim abwabul jannah. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هكذا الصراط المستقيم ومدى احتياجنا إليه. وتلك هي السنة النبوية. السنة النبوية هي الصراط المستقيم، يعني هي التطبيق الفعلي والقولي والسلوكي لتعليم رب العالمين في كتابه العزيز. هذا معنى السنة النبوية. Sunnah Nabawiyah merupakan satu pelaksanaan Rasulullah SAW akan ajaran Allah dalam Quran, maka itulah dia as-siratal mustaqim al-fa'li. Amma ta'alimullah fil Quran huwa as-siratal mustaqim al-ilmi wat-tawjihi wat-tawfiqi. Naam. فلا أدري وقتي محدود جدا وأنا أراعي ظروفكم أيضا. أنتم من أعلم الناس في هذه الآية الخالدة حقيقة. ولذلك الصراط المستقيم merupakan satu perkara yang kita mesti jaga benar-benar. Kalaulah hidayat perlu sekali saja di waktu permulaan Islam, kenapa kita tiap-tiap hari sampai 50 kali saya melatih pelajar-pelajar saya supaya belajar sembahyang 50 rakaat sehari, 100 sujud. Nah, kerana kita tercampur di antara rukun, sembahyang rukun dan sembahyang sunat, campur yang sunnah yang sahihah tu duduk di 50 rakaat sehari. Asal dia nak suruh sembahyang 50 waktu kita ni. Ya, itu tuanku. Asalnya 50 waktu Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala bukan bodoh. Nah, ahkamul hakimin, kenapa dia kata aku nak beri sembahyang 50 waktu? 50 salatan kulla yaum. Wa huwa al-hakimul alim. Alaysa kadhalik? Walakin takhfif ya'ti baina fatratin wa fatratin hatta baqiyat 5 salawat. Tinggal 5, diminta keringanan tinggal 5. Jadi bermakna apa di sini? Bermakna kata nak suruh kita duduk dalam solat seumur. Tak kena dah kita kerja apa kalau 50 waktu. Nah, kita duduk kerja solat seumur. 5 minit, 10 minit sekali solat. 5 minit, 10 minit sekali solat. Tak ada. Tak kena tidur dah kita dah. Alhamdulillah. Tetapi Alhamdulillah dengan rahmat Allah, supaya Allah Ta'ala menampakkan rahmat, ya ringan sampai 5 waktu. Dan 5 waktu ini menepati 50 waktu. Dan kita insya-Allah cuba usaha salat 50 rakaat sehari, 100 sujud kepada Allah SWT sebagai hamba-Nya yang tak setia kepadanya. Jadi kalau 100 bermaknanya 50 kali kita kata ihdinas siratal mustaqim. Maknanya al-mustaqim yahtaj ila al-hidayah. As-siratal mustaqim berhajat pada hidayah. Kalau tidak pimpinan kereta wek-wek tadi, kita akan sesat jalan siratal mustaqim. Oleh itu maka ikhwan yang saya muliakan,
أوصيكم وإياكم بتقوى الله عز وجل بطاعته لعلكم تفلحون. جعلنا الله وإياكم من أصحاب الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.